Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 9 Oktober. Anda bersama saya, Laurendra Fiona, penerbangan. Polis daerah Klang Selatan melakukan beberapa sekatan jalan raya dan penutupan jalan. Menerusi kenyataan media, Ketua Polis daerahnya ACP Samsul Ahmad Ramli berkata, sekatan dan penutupan jalan itu membabitkan kawasan Bukit Tinggi dan Taman Sri Andalas. Bagi sekatan jalan raya yang terlibat adalah persiaran Pegaga berhadapan Restoran Subaida dan Jalan Kim Chuan di Bukit Tinggi. Di Taman Sri Andalas pula, sekatan dilakukan di persimpangan masuk dan keluar Jalan Tun Dr. Ismail. Pada masa sama, penutupan jalan di kawasan Bukit Tinggi dibuat di Jalan Batu Unjur 9, jalan masuk berhadapan kedai elektrik Onkin Chen Store serta lorong masuk berhadapan kedai motosikal Wisfat. Penutupan jalan di Taman Sri Andalas membabitkan jalan berhadapan Masjid Ar-Rahimiyah, Jalan Sri Siantan, Jalan Sri Siantan 41 dan Jalan Sri Damak 53. ACP Samsul Anwar menasihatkan penduduk yang ingin keluar dan masuk di kedua-dua kawasan tersebut untuk mendapatkan surat kebenaran daripada Balai Polis berdekatan. Namun, tiada keperluan surat kebenaran atau permit khas diperlukan bagi sebarang pergerakan di lain-lain kawasan daerah Klang setakat ini. Tindakan kompaun akan dikenakan sekiranya terdapat ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di kawasan berkenaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Klang Selangor hanya melibatkan mukim Klang sahaja. Persetujuan dicapai selepas mendapat nasihat Kementerian Kesihatan dan perbincangan bersama Menteri Besar Selangor. Beliau menegaskan sebarang aktiviti keluar masuk di kawasan berkenaan tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan Polis Diraja Malaysia PDRM. Kerajaan Pusat masih berbincang dengan Kerajaan Negeri Selangor mengenai kawasan serta lokaliti yang terlibat dan akan mengumumkannya nanti. PKPB Klang itu adalah di mukim Klang, iaitu tidak termasuk kapal yang juga berada di dalam daerah Klang. Jadi, walau mana pun kita sentiasa berhubung dengan pihak Kerajaan Negeri, MKN Negeri Selangor untuk melihat dengan lebih detail dari segi lokaliti dan sebagainya. Jika ada sebarang perubahan, saya akan umumkan. Selain itu, beberapa prosedur operasi standard SOP telah digariskan sepanjang tempoh PKPB. Antaranya pasar borong, pasar biasa dan pasar tani boleh beroperasi mengikut masa ditetapkan, manakala pasar malam hendaklah ditutup. Kedai makan, warung dan gerai dibuka bermula 6 pagi hingga 10 malam. Selain pembelian boleh dilakukan dengan kaedah pandu lalu, penghantaran ke rumah dan pembukusan. Sementara itu, hanya beberapa sektor ekonomi di mukim terbabit dibenarkan beroperasi. Namun, senarai syarikat dan premis perniagaan masih dalam perbincangan dengan Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri. PKPB dilaksana di Klang bagi membendung penularan COVID-19 serta melaksanakan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dalam tempoh 14 hari. Penduduk tidak perlu bimbang kerana keadaan di kawasan Mukim Klang terkawal. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Klang, MPK Dr. Fazli Tajuddin menyatakan Polis Klang Selatan dan pihaknya komited membuat sekatan jalan raya bagi memantau dan mengawal pergerakan orang ramai. Ada masalah dan pihak polis pun akan bekerjasama lah. Maknanya mereka yang tinggal di sini, katakan mereka nak bekerja di katakan ke PJ ataupun ke Subang, dia keluar masuk tak ada isu lah. Mereka boleh keluar masuk lah. Cuma kita terkawal tu dia tidaklah maknanya sebebas-bebasnya. Maknanya kita akan membuat perancangan lah, membuat perancangan berapa kali untuk keluar rumah dan sebagainya. Kemudian dari segi
Pasukan penguatkuasa telah memasang khemah, meletakkan kon keselamatan dan menempatkan tandas mudah alih untuk kegunaan petugas. Pihak polis juga menempatkan sebuah balai bergerak di kawasan Bukit Tinggi agar memudahkan orang ramai mendapatkan surat kebenaran sebelum sebarang urusan keluar masuk kawasan. Selain itu, Jalan Kim Chuan Bukit Tinggi juga terlibat dengan sekatan jalan raya bermula 9 Oktober. Beliau berkata demikian selepas melawat persiapan pos kawalan sementara bersama ahli Parlimen Klang, Charles Santiago di Jalan Batu Unjur 9 Bukit Tinggi, Klang. 5 kluster baru COVID-19 dikenal pasti semalam melibatkan negeri Sabah, Kuala Lumpur, Sarawak dan Labuan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 2 kluster baru di Sabah ialah kluster 7 serangkai di Tuaran dan kluster Tanah Merah di Tawau. Bagi kluster 7 serangkai, seramai 325 individu disaring dan 23 daripadanya dikesan positif. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Tuaran Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-11,569 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 5 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah dijalankan dan mengenal pasti 22 kes positif COVID-19. Sehingga 8 Oktober 2020, jam 12.30 hari, sejumlah 325 individu telah disaring. Kluster Tanah Merah pula mencatat 9 kes positif dan 7 lagi masih menunggu keputusan. Kluster baharu di Kuala Lumpur pula iaitu kluster Jalan Pantai di Lembah Pantai mencatat 8 kes positif. Sementara itu kluster baharu di Kuching Sarawak iaitu kluster Bah Arnab mencatat 4 kes positif dan kluster Bah Bangat di Labuan mencatat 9 kes positif. Selain 5 kluster baharu tersebut, terdapat 9 kluster aktif lain yang mempunyai kes positif, antaranya kluster Tembok, Jalan Meru, Ramai-Ramai dan kluster Laut. Di Labuan, 1 kluster baharu COVID-19 dan merupakan kluster pertama iaitu kluster Bah Bangat telah direkodkan. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata 10 kes baharu positif COVID-19 di Labuan dan kesemuanya telah dimasukkan ke Hospital Labuan untuk rawatan dan pengawasan. 8 daripada kes baharu itu dicatat dari kluster Bah Bangat, manakala 2 lagi yang disaring pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah. Sementara itu, salah satu kes positif yang baharu dari kluster Bah Bangat merupakan seorang pelajar lelaki dari salah sebuah sekolah menengah di Labuan. Pelajar berkenaan tinggal di sebuah kawasan rumah kongsi tapak projek pembinaan perumahan di Kampung Sungai Bangat berdekatan dengan sekolah berkenaan. Sekolah tersebut akan ditutup sementara untuk tujuan kuarantin warga sekolah dan proses sanitasi. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Labuan kini sebanyak 49 kes. Susulan pertambahan kes yang mendadak di Semenanjung, khususnya di Lembah Klang, KKM akan mengkaji keperluan untuk membuka semula pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAEPS. Setakat ini kita juga ada kapasiti di pusat kusta di Sungai Buloh, kita ada kapasiti 400 katil di situ dan kalau perlu kita akan laksanakan. Dan sekarang ni kita ada pengalaman untuk menjalankan ataupun membuka semula MAEPS ni dalam tempoh 3 hari. Dan jadi kita mengikut keperluan. Kalau ada keperluan di Semenanjung, kita akan laksanakan. Tapi di Sabah contohnya kita telah menggunakan pengalaman tersebut untuk membuka 6 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah.
Tindakan proaktif diambil Jabatan Kesihatan Labuan dalam melaksanakan ujian saringan COVID-19 kepada warga pendidikan yang dikuarantin. Pengarahnya Dr. Ismuni Bohari memaklumkan keperluan itu berikutan segelintir guru serta kaki tangan jabatan pulang ke Sabah untuk menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih. Setibanya di Labuan, mereka telah diarahkan kuarantin susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah. Trending kes yang meninggi mula meningkat di Labuan ini hasil daripada perjalanan di Sabah itu sendiri. Jadi pihak kami dan Jabatan Pelajaran telah pun membuat keputusan untuk membuat saringan kedua untuk memastikan semua cikgu-cikgu dan warga pendidikan di Labuan ini 14 hari free daripada betul-betul bebas daripada COVID itu sendiri. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Khaziyati Osman, saringan yang dilakukan itu disambut baik ibu bapa. Dalam pada itu, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan FSA menyampaikan sumbangan peralatan perubatan kepada Hospital Labuan berjumlah lebih RM300,000. Kebanyakan ibu bapa di Kuala Terengganu mengambil keputusan tidak menghantar anak mereka ke sekolah memandangkan bimbang penularan dan jangkitan wabak COVID-19. Ia berikutan terdapat pertambahan kes harian yang menyaksikan jumlah kes positif meningkat di samping penambahan beberapa kluster baharu. Tinjauan RTM mendapati beberapa sekolah di sekitar bandar Kuala Terengganu kelihatan lengang. Khawatir dengan keadaan semasa COVID-19, rata-rata penjaga bimbang dan tidak mahu mengambil risiko menghantar anak-anak ke sekolah. Malah lebih separuh daripada jumlah murid di kelas dikatakan tidak hadir walaupun pembelajaran berjalan seperti biasa. Jadi Kak rasa bimbang sebab ialah budak-budak kan dia tak tahu cara nak SOP dia sendiri kan. Nak harap ke cikgu pun tak semuanya boleh nak tackle ramai-ramai budak macam tu kan. Memang ramai sangat tak hantar. Kalau dalam grup WhatsApp diorang tu memang majoritinya memang tak hantar lah, tak berani nak hantar. Harapan tu semoga kes kita ni semakin hari semakin menurun. Kita jaga kita lah supaya anak-anak kita sekolah macam biasa, dapat belajar macam biasa. Bagaimanapun, bagi ibu bapa yang masih menghantar anak mereka ke sekolah, pastinya perlu sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sebuah sekolah agama di Dungun, Terengganu ditutup selama 8 hari berikutan salah seorang pelajarnya disahkan positif COVID-19. Sekolah menengah agama Sultan Ismail di Kampung Nibong Stesen ditutup hingga 15 Oktober ini selepas seorang pelajar tingkatan 1 disahkan dijangkiti virus itu. Pengarah Jabatan Pendidikan Terengganu Salim Abdul Ghani ketika dihubungi turut mengesahkan berkenaan penutupan sekolah tersebut. Pelajar tersebut merupakan salah seorang ahli keluarga kepada kluster kenduri perkahwinan di Kampung Bemban dan telah disahkan positif pada 7 Oktober. Penutupan sekolah itu bertujuan mengelakkan penularan wabak dan bagi membolehkan kerja-kerja membasmi kuman dijalankan. Sehubungan itu, 832 pelajar termasuk 66 guru sekolah berkenaan akan menjalani saringan COVID-19. Kontak rapat kepada murid berkenaan juga akan disaring. Sebelum ini, 3 sekolah di daerah Kuala Nerus, Terengganu ditutup sementara dan disusuli oleh Universiti Sultan Zainal Abidin. Selasa lalu, bangunan pentadbiran kerajaan negeri Wisma Darul Iman telah ditutup selama 3 hari sehingga Khamis. Sementara itu pada Rabu, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu dan Mahkamah Rendah Syariah Hulu Terengganu turut ditutup bagi kerja-kerja pembersihan dan pembasmian kuman.
Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Muhammad Mat Yusof mengesahkan seorang anggota polis unit cawangan khas Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu positif COVID-19. Anggota berpangkat korporal berusia 30-an itu disahkan positif selepas pulang bertugas daripada pilihan raya negeri PRN Sabah. Turut disahkan positif isteri anggota polis tersebut serta 3 orang anaknya yang berumur antara 3 hingga 6 tahun. Ada beberapa orang anggota pegawai daripada cawangan khas. Cuma yang setakat ini ada seorang yang dia telah diarahkan kuarantin di rumah lah. Anggota di Jelebu. Itulah setakat ini hanya seorang pegawai yang terlibat. Anggota polis berkenaan telah dikuarantin di rumah sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan ditempatkan di Hospital Rembau sebaik disahkan positif. Sementara itu, seramai 7 anggota unit cawangan khas dari kontingen Negeri Sembilan termasuk anggota yang positif COVID-19 telah bertugas di PRN Sabah. Datuk Muhammad ditemui pada majlis sambutan 100 tahun Pondok Polis Bengkalan Kempas Linggi. Belum ada perbincangan bagi menangguhkan pilihan raya kecil PRK Batu Sapi di Sabah di antara pemimpin tertinggi parti politik. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, bagaimanapun berkata, perkara tersebut perlu diteliti sekiranya situasi COVID-19 yang melanda dalam negara terus meningkat. Dalam pengetahuan saya ini tak ada lagi perbincangan berkenaan dengan untuk menangguhkan PRK. Namun kalau saya kiralah kalau ada keperluan untuk perkara itu, jika kes-kes positif meningkat, hospital dah tak cukup katil dan sebagainya, tentu sekali kita perlu cari jalan untuk berbincang berkenaan perkara itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pusat pemprosesan dan pengumpulan nanas Gopeng Pineapple di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gopeng di Ipoh. Kerusi Parlimen Batu Sapi berlaku kekosongan selepas penyandangnya, Datuk Liu Vui Kong, meninggal dunia pada 2 Oktober lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dikatakan akan mengadakan mesyuarat berkaitan PRK berkenaan pada Selasa depan. Hanya 2 orang saja dari satu rumah yang dibenarkan. Yang lain terpaksa tinggal terus berada di rumah masing-masing. Semua perniagaan, bukan perkhidmatan perlu, adalah ditutup, manakala restoran, kedai makan, kedai runcit dan kedai serbaguna dibenarkan beroperasi antara 6 hingga 6 petang. Pertama kembali, Kerajaan Johor menerusi Yayasan Warisan Johor dan Bahagian Perancang Ekonomi Johor akan menubuhkan satu jawatankuasa pemandu pelan induk Johor sebagai usaha menjadikan tamadun Melayu bertaraf antarabangsa menjelang 2021-2025. Ia berperanan memantau dan melaporkan pelaksanaan pelan induk kepada kerajaan negeri dari semasa ke semasa. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad berkata pelan induk tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan tamadun dan bangsa Melayu terpelihara. Pelan induk tersebut mengandungi 9 teras strategik iaitu Institusi Islam dan Kesultanan Melayu Johor, Kepimpinan Melayu Johor, Warisan Budaya Johor, Bahasa dan Persuratan Melayu. Selain ekonomi Melayu, pelancongan warisan dan budaya, pendidikan dan pengislahan awam, pustaka warisan digital dan iltizam. Suka saya untuk mengingatkan bahawa dunia Melayu telah berubah dengan sangat pesat dan sangat deras sekali.
Badai globalisasi dan kecanggihan teknologi telah merubah bukan sahaja dunia Melayu tetapi juga karakter dan pemikiran bangsa Melayu itu sendiri. Tamadun Melayu harus kekal menjadi suri teladan yang unggul kepada dunia. Masyarakat Melayu Johor juga perlu berada seiring dengan arus permodenan terkini bagi membentuk satu konstruk identiti yang tidak ketinggalan zaman. Maybank mensasarkan 12 juta permohonan bagi aplikasi terbaharunya May by Maybank to You dalam tempoh setahun. Bank itu menjangkakan 10 juta pengguna aplikasi Maybank to You sedia ada akan beralih kepada May berdasarkan ciri-ciri menarik ditawarkan aplikasi berkenaan. Our intention is to get the entire 10 million to convert because it's a convenience that is provided for all our customers, meaning that for most of the banking requirement, they do not have to go to the branch anymore. They can do it at the safety of their home. When they go outside, when they want to go makan in a restaurant, everything, the payments requirement can be handled via this app as well. Selain menawarkan ciri-ciri sedia ada seperti pembayaran bil dan pindahan dana, aplikasi baharu itu turut membantu pelanggan menyemak perbelanjaan dan menggalakkan mereka menabung. Ciri expenses merekodkan tabiat berbelanja, manakala ciri tabung pula membantu pelanggan menyimpan duit. 2 ketulan mampat daun kering dadah jenis ganja seberat 1.9 kilogram bernilai hampir RM5,000 dirampas Batalion 1 Pasukan Gerakan Am PGA Ulu Kinta. Rampasan dibuat menerusi rondaan dan risikan Ops Benteng di sempadan darat antara Malaysia dan Thailand. Menurut Pegawai Pemerintah Medan Martak Batalion 1 PGA, Superintendent Abdul Aziz Abdullah, kejadian berlaku pukul 7 pagi pada 7 Oktober lalu. Sepasukan anggota PGA yang sedang melakukan pemeriksaan tembok dan pintu sempadan di Jalan Keselamatan Padang Besar menemui sebuah kotak mengandungi daun kering dibaluti plastik lut sinar. Intipan selama 7 jam di kawasan penemuan, namun tiada siapa yang datang mengambil kotak itu. Kotak yang mengandungi 2 ketulan mampat daun kering kemudian dibawa ke Balai Polis Padang Besar untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan menahan 2 buah kapal Thailand berserta 230,000 liter diesel bernilai RM2.39 juta. Pengarah Maritim Kelantan Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, kedua-dua kapal tersebut dipercayai merupakan pembekal bahan api kepada bot nelayan asing Vietnam di Laut Cina Selatan, khususnya di perairan Timur Laut. Menerusi pelaksanaan Op Kuda Laut, kedua-dua kapal terbabit ditahan kapal maritim Tok Bali sekitar 110 batu nautika dari Muara Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan. Untuk modus operandi, kapal-kapal ini dilihat menyamar sebagai bot nelayan dan juga bot barter trade, ya. Bot barter trade. Jadi mereka sebenarnya membawa minyak diesel. Tetapi jika dilihat daripada jauh, mereka kelihatan seperti bot nelayan biasa. Beliau berkata demikian pada sidang media di Jeti Maritim Kelantan. Hasil siasatan mendapati kapal pertama membawa 80,000 liter diesel, manakala kapal kedua membawa muatan 150,000 liter diesel. Seramai 15 tekong dan awak-awak warga Thailand serta Indonesia termasuk seorang wanita berusia antara 24 hingga 59 tahun ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 361-1 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Setakat ini, Op Kuda Laut telah berjaya melakukan 610 tangkapan berkaitan pelbagai kesalahan maritim.
Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Baik, Liga Malaysia, Liga Bola Sepak Malaysia MFL memindah tarikh dan venue perlawanan Liga Super melibatkan Sabah dan UiTM FC. Dalam kenyataannya, keputusan itu dibuat disebabkan Kota Kinabalu telah diisytihar zon merah COVID-19. Baik, menurut MFL, venue baru bagi perlawanan itu yang sepatutnya berlangsung pada Sabtu di Stadium Likas akan dimaklumkan kelak. Pindaan jadual turut membabitkan pertemuan Perak menentang Kedah di Stadium Perak Ipoh dan Terengganu FC menentang Pahang di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Bada. Kedua-dua perlawanan itu yang juga dijadual berlangsung pada Sabtu ditunda ke Ahad. Perubahan juga akan berlaku bagi tarikh sepak mula saingan Piala Malaysia 2020 peringkat pusingan pertama. Susulan itu, undian Piala Malaysia yang dijadual pada 12 Oktober ini ditunda ke 19 Oktober nanti. Manakala aksi pembuka tirai pula dianjak kepada 25 dan 26 Oktober berbanding jadual asal iaitu pada 16 dan 18 Oktober. Kejohanan skuash kebangsaan kali ke-32. Pilihan nombor 1 kejohanan Ivan Nguyen mudah marah ke suku akhir selepas mudah mengatasi pilihan ke-9 Daryl Gan Zhi Kang dalam aksi pusingan kedua di Pusat Skuash Bukit Jalil. Juara 3 kali berturut-turut itu mendominasi gelanggang sebaik permainan bermula dengan mempamerkan corak permainan bertenaga pada setiap set sehingga membuatkan Gan Zhi Kang keletihan dan akhirnya mencatat kemenangan straight set 11-8, 11-6 dan 11-2. Ivan dijadual bertemu Muhammad Ashraf Azan di suku akhir selepas menewaskan pemain pelapis Hee Jia Rong. Saya tak akan cakap mudah lah. I mean, every match I would take it seriously. I mean, no matter whether I'm playing with a junior ke siapa ke, I would still play my game and try to focus and play according to what I want to play. Sementara itu, pilihan kedua kejohanan Muhammad Syafiq Kamal juga tidak berdepan masalah untuk mengiringi Ivan ke pusingan seterusnya selepas menang straight set 12-10, 12-10 dan 11-1 menewaskan Wee Ming Hock. Baik, laporan skuash itu tadi mengakhiri berita pagi. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama berita RTM. Kita belum menang, sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Salam hormat, kita jumpa lagi.